Question 1. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada yang tak setuju dengan jawapan kawan, kamu kat sini boleh tanya. Saya tak check sangat jawapan. Okay, saya banyak tengok kepada cara penulisan and so on. Okay. So, kalau ada yang rasa tak percaya dengan jawapan kawan kamu tu, boleh bagi tahulah. Okay. So, over here, soalan senang. Soalan 1 ni tak ada apa. Math semua diberi. So, kamu hanya perlu masukkan. Tak payah tulis dalam bentuk percentage. Kekalkan dalam math seperti yang kita bincang last week. Okay. Number of mole, make sure adalah at least 4 titik perpuluhan as I agree. Okay. Kat sini sikit je saya nak tegur. 3 ni tak salah. 3 ni tak salah. Tapi saya lebih selesa kalau jawapan kamu dalam 4 titik perpuluhan. Okay. Check balik yang ni. Alright. Saya rasa lebih elok lah. Banyak lagi chapter yang kita akan go through calculation ni. Chapter 2 lagi banyak formula, lagi banyak calculation. Chapter 2 nanti kita akan darab dengan something 10 kuasa negatif 34 kalau tak silap saya. So, titik perpuluhan tu akan mengubah jawapan akhir kamu. Alright. So, kita dari awal tu saya nak semua selesa dengan 4 titik perpuluhan. Okay. And then kat sini sikit je saya nak tegur. Jawapan betul lah. And I love the way that your friend have the answer. Very neat, very clean, very obvious. Jawapan empirical formula adalah berapa. Satu je saya nak tegur. Kalau yang kamu kira, kalau siapa yang tekan calculator, dia takkan dapat 2 terus. Betul? Dia akan dapat 2 point something. Kalau tak silap saya, dia akan dapat mungkin 1.8869 ke apa benda entah. Akan dapat 2 tak? 2.0038. Dia akan dapat 2.00 lebih, betul? Tulis jawapan tu dulu sebelum kamu tulis round off tu. Sebab dari segi matematik, dia takkan dapat 2 terus. Dia akan dapat 2.008 something saya dengar Haida cakap. Okay. So yang ni satu. Like I say, dalam satu orang, mesti akan ada seorang yang pegang satu tu. Sebab dia bahagia dengan diri dia sendiri. Okay. So over here pun sama, dia akan dapat 3.00 something. Masih kekal 4 titik perpuluhan, jangan round off dulu. Okay. Alright. So make sure matematik tu ada, baru kita buat simplest ratio, baru kita round off kat bawah, and then kamu tulis empirical formula. So dari segi matematik, macam ni betul. Okay, so jangan round off terus. Yang tu benda pertama. Okay, soalan 1 tak ada apa. Ni tulisan Haikal ni saya rasa. Betul? Tak? Hang pun tak cam. Tanda saya nak semua tanda. Sebab kalau ada yang salah, saya nak kamu upload balik jawapan yang kamu betulkan tu. Okay, so make sure tanda, make sure tengok jawapan kamu dengan kawan kamu ni betul atau salah. Ada 2 benda kecil yang saya nak tegur kat sini. Benda pertama, table tak ada masalah. Dia dah bagi dah soalan senang. Untuk teacher, soalan macam ni soalan senang. Soalan macam ni keluar final, soalan bonus. Semua orang kena dapat markah. So, kamu masukkan number of mole. Benda pertama yang saya nak tegur, orang ni perangai dia tak suka garisan. Number of mole dengan ratio patut ada line. 2 benda yang berbeza. Satu lagi, tempat yang dia tak suka garisan. Ratio adalah bahagi. Alright. Tak ada pembaris ke kat rumah? Mai bagi alamat, saya hantar pembaris. Okay. Nak delivery pun boleh saya hantar. Okay. Saya nak ada garis yang jelas, terpampang. Dia adalah 2 benda yang berbeza. Operasi bahagi kena ada garisan. Dia bukan 2 value. Dia adalah 2 value yang dibahagi antara satu sama lain. And jawapan that I like adalah, contoh jawapan yang saya nak adalah like this. 4 decimal places, bukan round off terus. Sama juga kat sini, dia tak patut dapat 4 terus. Dia kena ada nombor kat belakang. Okay. Satu betul. Kat atas 4 decimal places and I love it. Okay. So, benda pertama yang saya nak tegur dalam jawapan ni adalah garisan. Saya tak tahu apa masalah garisan tu yang kamu tak nak tulis. Okay. Alright. Yang tu first. Yang kedua yang saya nak tegur adalah yang ni. Kita tak perlu buat bahagian ini dalam empirical formula. Saya ambil jawapan ni bukan apa ya. Saya memang nak tegur satu je. Kita tak perlu buat conversion ini dalam empirical formula. Empirical formula kita akan ambil terus molar mass yang dia bagi, sama ada dalam bentuk atomic, sama ada dalam bentuk relative molecular mass, alright, ataupun dia bagi dalam bentuk molar mass, tak kisah, kita akan ambil terus sebagai molecular mass. Okay,
Ambil terus, tak perlu buat apa-apa conversion, bazir masa, bazir tempat. Tak payah. Tak dapat makan pun. And the entire answer is fine. Absolutely love it. Empirical formula clearly C2H4O1, jelas terpampang. I like it. Formula ada 132 masuk terus kat molecular formula. Masuk terus, tak payah convert apa-apa. And then look at your friend kira, and I love it. Jangan tekan calculator terus. Sebab kenapa saya selalu tak suka kamu tekan kalkulator terus dan kamu dapat jawapan terus, saya tak suka. Sebab markah dia mungkin jadi atau sayang. Kalau kamu touch wood, kamu tersilap tekan kalkulator. Alright, katakan kamu tersilap tekan, dia dapat 40 je. Yang ni tak dapat markah dah. Tapi mungkin substitution dapat markah. Betul? Sebab tu saya selalu pesan, jangan tekan kalkulator terus. Hang bukan hantar kalkulator tu, hang hantar kertas. Ingat yang tu. And I love this way, N sama dengan 3. Okay, N akan dapat 1 markah, so make sure kamu tulis N sama dengan 3 tu wujud. Jawapan akhir bukan N sama dengan 3, jawapan akhir adalah molecular formula. Tempat yang teacher nak highlight, bila ada dua soalan kat situ, kamu kena ada 2 jawapan. Empirical formula adalah apa? Jelas. Molecular formula adalah apa? Jelas. I love this answer. Okay, kecuali garisan yang dia tak suka buat kat atas tu lah. Alright, perfect answer. I like it. Yang saya tak suka adalah ramai akan dapat N sama dengan 3. Okay, dan kamu tulis terus C6H12O3. Tapi kamu tak label dia adalah siapa. Yang tu saya tak suka. Sebab kita ada 2 formula kat sini sayang. 1 empirical, 1 molecular. Dua-dua kena label. Yang tu je saya nak tegur. Okay, alright, dan garisan tu lah. Dan garisan tu. Jawapan betul lah. Kalau ada jawapan yang salah, yang tak minat tu bagi tahu. Okay? Sebab saya tak ingat pun jawapan yang saya ambil ni ada salah ke tak. Alright, question 3. Ni jawapan kawan kamu. Sampai bawah ni. Okay? So, if you look at your friend answer, dia akan hilang 1 markah kat sini. Dan soalan saya adalah dia hilang markah kat mana? From head to toes, check. Simplest ratio. Simplest ratio. Simplest ratio ada. Alright. Okay, lepas tu Sabrina kata formula untuk mass of carbon ke? Mass of carbon semua ni ke? Okay, good news over here. Formula kat sini memang tak dapat markah. Kita akan dapat markah konsep. So, 12/40 dengan 2/18 boleh tulis terus 12/44. Alright, boleh tulis terus 2/18 sebab yang ni adalah markah konsep. Okay. Kalau siapa yang susah nak hafal, jenis tak suka hafal, sebab saya jenis tak suka hafal kenapa dia adalah 12/44 tu. Saya rasa macam hafal babi buta macam tu je. So saya akan biasa tulis. Siapa yang rasa nak tulis AR, C/MR, CO2 boleh. Lagi senang. Hang tak payah hafal, hang faham je. Okay? Boleh. Alright. Formula tak payah Sabrina. Kat sini, saya tak tahu siapa bersuara tadi, saya lupa. Tapi kat sini, dia tak round off jadikan 10. Tapi still okay, saya still bagi markah. Tapi round off jadi 10 lagi elok lagi. Ada something yang saya insist tadi. Garis. 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 Yang ni dia ada space Haikal. So saya nampak jelas. So saya okay with that. Tapi dia benda yang saya nak tegur last nanti adalah aku pun tak tahu apa masalah apa dengan garis tu. Tak ada pembaris ke sayang mai aku bagi. Kesian gila. Lagi. Something. Last thing. Bottom of the page. Empirical formula. Empirical formula tak label. Alright. Sayang, kalau kamu teliti enough untuk cari, bukan cari salah ya. Kita bukan nak cari salah. Cari benda yang kurang tepat dalam jawapan kawan kamu. You can do that means you are good enough. You know. You should be very proud of you kalau kamu jumpa salah kawan kamu. Isma, kenapa masuk lambat? Sorry madam, jadi line saya problem, saya tak boleh nak masuk. Okay. Sorry madam. Alright, so empirical formula, wajib label.
Okay, again, empirical formula, topik ni kita ada empirical formula dengan molecular formula. Formula yang kamu dapat sebagai jawapan akhir kat bawah tu, kamu wajib label dia adalah empirical atau molecular. Okay, benda kecil je, jawapan betul, tak ada masalah. Okay, this one. Tak tahu tulisan siapa, tapi yang ni adalah contoh jawapan yang saya nak puji. Sebab dia adalah satu kelas ni 11 orang, saya rasa dia adalah satu-satunya orang yang kira molecular mass ataupun molar mass BaCl2 dengan water di luar daripada jadual tersebut. Saya rasa semua orang kira yang ni. Ada, saya tak ingat siapa, ada orang kira even 1.47 ni dalam jadual. Yang tu saya memang tak minat lah. So, saya rasa majority orang kira sampai sini kat luar. Dapat mass of water 1.47 kat luar. Perfect. Yang ni markah pertama kamu. Okay, sebab kamu dapatkan mass of water. And saya dah bagi tips last week, saya bagi tahu your your empirical formula table will be like this. So semua orang nak cari mass untuk BaCl2, semua orang nak cari mass untuk H2O. So kamu dapatlah, kamu buat yang ni kat luar. Tapi semua orang kira molecular mass dalam jadual. Betul? Kamu ambil number mole, kamu bahagi dengan molecular mass, kamu bahagi macam ni. And tak salah. Dengan syarat, kamu tekan calculator dengan betul lah. Dan I love this answer. Dia kira kat luar. Dia kira kat luar dan dia masukkan terus yang dia kira tu. Oops. Dan dia masukkan terus yang dia kira tu. So, dia tak ada isu apa-apa di dalam ni. Alright, dia tak ada operasi dalam formula tu lagi. Dia bahagi terus. And I love it. Salah satu reason saya suka student buat macam ni, again, careless kamu dalam calculator. Alright, God know how much mistake you make bila kamu tekan calculator. Berapa ramai yang masa quiz tu hantar correction saya, reason dia adalah, teacher saya rasa saya salah tekan. Sebab cara saya buat betul dah. Tapi bila saya pilih jawapan akhir saya salah. Right? So, cara yang saya nak ajar ni adalah kita balik kepada saya nak kurangkan mistake calculator kamu tu. So, I love this answer. Dan dalam 11 orang, saya sedia seorang je buat macam ni. Yang di mana dia kira molar mass kat luar, dia masukkan molar mass tu terus untuk dapat number of mole 4.0. Perfect answer. Yang ni dapat 1. Mathematic wise, kamu patut tulis jawapan dulu. Dia dapat 1.9927. Like I said just now. Barulah approximately 2. See the neat answer? Alright, Vimal? Maybe your answer should be like this next time. I think I took your answer for some question. I don't know which one. But I think I will recognize your writing. So over here, 1, 2. 2 bukan jawapan akhir. 2 jawapan yang dia tulis kat sini saya terima. Check jawapan akhir kamu. This one saya terima. This one pun saya terima. Kenapa saya terima juga yang ni sebagai jawapan akhir? Sebab soalan dah bagi BaCl2.YH2O. So, saya dah tahu Y adalah nombor di mana. Therefore, kalau kamu tulis balik dalam bentuk ni hanya sebagai jawapan akhir untuk yang ni je, pun akan dapat markah. Alright, kalau kamu tak tulis Y sama dengan 2. Siapa yang tulis Y sama dengan 2 lagi jelas lah. Okay, my laptop running out back. One second. Okay. So I really love this answer. Okay, I really love this answer. Look at the way that your friend do the work. Ni, that ada garis kan? Garis tu adalah ramai sangat yang saya jumpa bahagi tu tak letak garis. Apa masalah apa dengan garis tu Cikgu tak ajar lukis garisan? Mai saya pegang tangan ajar lukis garisan. Okay. This question. Apa masalah dia? Empirical formula. Yes. Saya memang tak minat yang ni. Empirical formula wajib label. Tambah soalan ni, dia ada minta molecular formula kat belakang. Alright? Tambah dalam soalan yang sama, dia ada minta molecular formula. So, make sure bila kamu label empirical formula, adakan dia. Masih sama, saya masih berharap kepada 4 titik perpuluhan. Yang ni memang 2, yang ni memang 1, yang ni memang 2 dan fine.
Sebab yang ni bila kamu bahagi memang dapat 3.75 dan okey lah. Tapi kalau yang patutnya dapat belakang panjang tu tulislah 4 titik perpuluhan. Kelas kamu tak kritikal lagi. Saya ada kelas yang saya rasa majority hantar 2 titik perpuluhan kat saya. Kelas tu bermula minggu depan kerja dia orang kena 5 titik perpuluhan sebab dia orang menyampah sangat dengan 4. So saya tambah lagi lah. Lagi mereka tak buat, lagi saya tambah. Setiap minggu tambah 1. Tapi kelas kamu okey lagi. So far majority okey. Adalah sedikit sebanyak. And over here, okay, yang ni saya nak bincang sikit kat sini. Ramai sangat message kat saya tanya, teacher, yang boleh round off tu, boleh tak saya round off-kan dulu baru saya darab dengan faktor tu? Sebab kita tahu 1.312 tak boleh round off. Kita kena darab. Betul. So semua darab dengan 3. Betul lah. Semua darab dengan 3. Saya ada nampak darab 3 tu kat semua orang. Perfect. So ramai sangat message, teacher, 1.994 ni boleh tak saya round off dulu? Boleh. Kalau nombor tu adalah nombor yang kamu boleh bundakan dulu baru darab dengan 3. Boleh. Tak ada masalah. Lagi senang. Okay. Cuma nombor yang tak boleh bunda tu jangan bundakan. Darab dulu dah dapat 3.936 baru jadikan 4. Okay. I think it's easier for you. Boleh. Okay. Empirical formula C3H6O4 untuk soalan berapa entah. Soalan 5 saya rasa. Label empirical formula. Okay, untuk siapa yang buat ni, make sure label empirical formula. Sebab soalan akhir nanti, dia akan dapat molecular formula. At the end of it, molecular formula of X, C6H12O8. Same thing, I love this answer sebab dia ada tunjuk kiraan dia. Untuk siapa yang tak tunjuk tu, make sure tulis balik macam mana kamu dapat 106. Okay, good answer. And sama dengan 2 akan dapat 1 markah. Formula of, dia akan depends tahun tu. Dia akan ikut pemeriksa tahun tu. Akan ada markah, kadang-kadang tak ada. Tapi tulislah, why not? Kita tak tahu bila dia nak bagi markah. Okay, so tulis je lah. Okay, lovely answer. Good. Huzaini, you're writing, right? Tulisan budak lelaki ni memang buruk. Tulisan, saya sebab bila saya tanda tu, saya tak tengok sangat nama orang. Saya akan tekan next, saya akan tanda je lah. Next. Yang saya akan tengok tu sama ada dia buat salah ataupun tulisan dia buruk gila. Like Viman. Viman adalah orang pertama first fix saya dah becam tulisan dia. Not this. I know it's not yours, Viman. Lovely answer, tak ada apa. 4 titik perpuluhan. Kat sini 2/18, 4 titik perpuluhan. Jawapan betul, formula betul, value yang masuk pun betul. Kat sini, satu-satunya cara, we have talked about it last week, satu-satunya cara nak cari mass of oxygen, 3.5, tolak mass of carbon, tolak mass of hydrogen, dapat mass of oxygen. Very good answer, label dengan jelas, setiap satu adalah mass apa. Ada orang message yang tanya, saya tak pasti kelas kamu ke tak, ada orang message tanya, teacher, kalau ke atas saya dah tulis mass of carbon, kat bawah jawapan ni kena tulis baik lagi ke mass of carbon? Kalau tulisan kamu boleh kemas dan jelas macam ni, mass of hydrogen sama dengan bla bla bla, dapat jawapan. Tak perlu tulis balik. Okay? Yang saya tak suka adalah kalau kamu tak ada pun benda ni. Yang tu saya tak suka. Okay? So kalau kamu dah ada jelas like this, clean and neat, tak payah tulis balik pun saya. Okay? We know what value is that. You know what value is that. I'm okay. Alright? Very good answer. Ada benda yang boleh puji, kita pujilah. Benda yang tak boleh puji, memang aku tegur lah. Okay, so over here nothing big deal. You're very lucky because your oxygen is 12. Your carbon is 12.0, hydrogen is 1.0, oxygen is 16.0. Berhati-hati dengan yang ada 1 decimal places like sulfur 32.1, like tak ingat sangat like chlorine 35.5. Make sure point decimal places tu ada. Jangan tinggal. Okay. You have the 4 decimal places number of mole. Semua number of mole betul 1 markah. Everybody should know that. Bahagi dengan smallest number of mole. Semua orang bahagi dengan number of mole yang paling kecil 1 markah. Ratio yang kamu dapat 1 markah. And this is a problem. Jawapan dia, jawapan kawan kamu ni, betul atau salah? Sabrina say no. Harisha? No. Why Harisha? Sebab dia tak darabkan 2.4. Dia tak darabkan. Yes.
2.4454. Boleh round off? Haikal kata boleh round off? Tak boleh. Okay. Tak boleh round off. Darab dengan berapa Zaini? Zaini darab berapa Zaini? 2. Okay. Kes ni saya nak bincang sikit soalan ni. Okay. Dan kebetulan saya terjumpa ada orang buat salah. We have talked about that. 2.4454 tak boleh round off. Dan saya rasa tak ada siapa salah soalan ni kecuali hang. Alright. Salah macam ni. Salah round off. Ada 2 set jawapan yang saya dapat sebab ada orang darab 5. Okay. Kita tengok jawapan saya adalah darab 2. Kita akan darab 2. Kita akan darab 2. So, bila kamu darab 2, kamu akan dapat 2 kat sini. Kamu akan dapat 2 kat sini. This one, the moment kamu darab 2, kamu akan dapat 4.8908. So, ada orang message, ramai sangat message teacher. Teacher kata 0.8 tak boleh round off. Tapi sayang, dia adalah 4.89. Which, kalau saya round off jadi 1 titik perpuluhan, ataupun kalau saya round off sikit lagi, dia akan jadi 4.9. I think it's close enough for you to round off to 5. Okay. So, tak perlu darab 5. Kita hanya darab 2. Therefore, your empirical formula final answer should be C2H5O2. Agree? Dan tak ada siapa salah yang ni sayang. Your answer right Zaini? If I'm not mistaken, you're writing. Nobody should get this mistake. Alright, yang darab 5 tu boleh betul kan? Darab 5 tu saya tak salah kan? Tapi saya rasa tak perlulah sampai 5 tu bukan smallest ratio dah untuk saya. Okay? Saya rasa smallest ratio kat sini 2. So betul kan balik? Okay? Dan we cannot round that off. Do you remember that? Okay? Last. Tulisan Vimal. Right tak boleh tak cam senang gila nak cam. Nothing big deal over here. Nothing big deal. Just look at the question a bit. The question asking for value X, Y, Z. Ni adalah jawapan yang saya nak puji. Antara jawapan yang saya nak puji. Kecuali tulisan buruknya. But the rest is fine. Okay. Jawapan untuk mass of carbon in carbon dioxide is perfect. 12/44 times with the mass of carbon dioxide, you get the mass of carbon. 2 times 1 over the molar mass of water times the mass of water, you get the mass of hydrogen. Perfect. Label dengan jelas, label dengan jelas. Love it. Mass of oxygen, 1 tolak mass of carbon, tolak mass of hydrogen, dapat. And antara benda yang saya minat dalam jawapan Bimal is semua 4 titik perbulan dan ke atas. Good answer. Okay. So put every mass that you have calculated in the table. Cuma satulah kerja dia memang tak kemas. Boy, trying to save the world. Save papers. Tapi okay, saya nampak lagi so saya still terimalah. Bahagi dengan molar mass, bahagi dengan molar mass, bahagi dengan molar mass, dapat number of mole untuk carbon, hydrogen dan oxygen. The smallest number of mole bahagi dengan 0.1647. Tulisan kecil gila tak gaban. So you got all this. Konsep markah. Darab 2. Just like I say, the work is too cram and so on. Saya still nampak bolehlah darab 2. Okay. So kamu akan hanya perlu darab 2 sebab kamu akan dapat 6.9556 kat sini. Boleh jadi 7 terus. This is the example of question that I want to tell you that you can round this off first. 2.9885 boleh jadikan 3 terlebih dahulu. Darab 2 dapat 6 terus. So you can skip this. Nampak? So jimat masa lah. Cepat sikit lah. Tak payah tekan calculator dah. Okay. So you can skip that. So dapat 6. Dapat 2. Perfect. And empirical formula, label dengan jelas. Atas, bawah, kiri, kanan saya tak kisah. Tapi saya nak nampak empirical formula tu berapa. C7H6O2. Good answer. And I think this question, ramai yang ada juga yang message tanya, teacher soalan salah ke? Kenapa N dapat 1? Soalan tak salah. N memang dapat 1.
Dua bentuk jawapan yang saya terima, jawapan Wimal, more than enough. Sebab soalan tanya X, Y, Z. So Wimal bagi X, Y, Z balik. Okay? Boleh, saya terima. Okay, cuma kat sini bukan O lah, sepatutnya Z sama dengan 2. Okay? So dia bagi jawapan dalam X, Y, Z. I love it. Kalau siapa yang tak bagi jawapan dalam X, Y, Z, kamu bagi balik jawapan dalam C7H6O2. Boleh. Dengan syarat, kena label sekali lagi, dia adalah molecular formula. Okay, tu je. Walaupun dia adalah benda yang sama, teacher sama je. Betul sama. Tapi yang dia tanya obviously adalah molecular formula. So, kamu kena label balik molecular formula dia siapa. Okay? Siapa yang tulis balik C7H6O3 sebagai jawapan akhir boleh dengan syarat kena label molecular formula. Yang lain, perfect. Okay? We might just the last answer there is not oxygen. It should be Z. Because you label in the term of X, Y, Z. Okay? Alright, dan itulah. Kalau nasib baik seorang je tulis buruk macam ni. Tanda kerja dia macam kena tahan nafas tau, tak ada gap. There's no space for me to breathe. Saya macam kena tengok, okay, kena habis, tak ada space. Tak boleh bernafas. Boleh mati tanda kerja macam ni. Okay. Question about empirical formula, molecular formula. Senang. Alright, empirical formula paling minimum dia akan keluar 4 markah. Kalau basic empirical formula, paling banyak tambah dengan N, tambah dengan molecular formula, tambah dengan semua tu, dia boleh sampai 6-7 markah. So, kalau keluar yang ni dalam final, which I think definitely akan keluar, bonus sayang. Semua orang kena dapat markah penuh kat sini. Tak ada satu pun hilang. Okay? Senang. Sangat senang. Alright, question. Ada masalah empirical formula, molecular formula? Kalau ada banyak yang nak betulkan, boleh submit balik. Kalau rasa tak ada apa nak betulkan dah, boleh tinggalkan jawapan yang kamu dah upload tu. Tak ada masalah. Tapi kalau banyak nak betulkan, bagi tahu. Upload balik. Okay, saya dah go through tapi saya tak tanda betul-betul lagi. Okay. Concentration. Dah hafal formula? Dah ada orang message. Saya tak pasti kelas kamu ke tak. Tapi dah ada student message. Teacher, formula dibagikan. Kita bukan fizik ya. Tak ada formula diberi. The only things yang kita bagi adalah the table and the list of constant. Tak payah tanya dah. Dalam chapter lepas-lepas ni pun, teacher dia bagi tak benda ni? Tak ada. Semua benda yang kita bagi, 2 keping kertas tu je. Habis. The end of the story. Baras? Okay. So, semua formula yang kamu akan datang, yang bermula concentration, dan juga semua formula yang akan datang nanti chapter tu, lagi banyak formula. Semua kena hafal. Okay, semua kena hafal. Dan cara yang paling senang untuk hafal adalah buat latihan. Dan kamu akan hafal. By the way, selepas habis kelas kita hari ni, Camfriend patut dah boleh mula. Okay, line Ismail memang teruk hari ni. Camfriend dah boleh mula sebab kita dah masuk penghujung 1.2. So, Camfriend chapter 1.1 boleh buat, 1.2 boleh buat, tinggal 1.3 je lah. Soalan-soalan Tokyo boleh tinggal. So, Camfriend boleh start dah. Saya akan minta anytime I want when I think you are ready. Okay? Alright. Concentration. Sebelum saya masuk concentration, how many concentration we have? Sarah? How many concentration we have? 3. 3. Farah? 2. 2. 5. Thank you, Farah. 5. We have 5 concentration. Thank you, Aina. We have 5 concentration. Okay. And Sarah, your 3 is what? The solid solvent solution. I repeat my question. How many concentration that we are going to learn today?
5. 5. The first one, Molarity. molarity unit, Mole per dm3. mole per densimeter cube. Second, Huzaini, Molality. molality, just one alphabet different spelling. Okay. Yeah. Unit, Mole kg. mole kg, Power negative 1. mole per kg sayang. Per, negative 1 tu per satu. Mole. Mole. Apa ni belajar matematik kawan? Harisha, Mole fraction. mole fraction unit, No unit. no unit. Tak ada unit langsung ya dalam mole fraction. Next, Anis, Percentage by mass. percentage by mass unit. Percentage. And last but not least is your percentage by volume, where again the unit adalah percent. Okay? And kita ada satu extra dalam video saya dan nota saya pun ada. Kita ada density. Tapi density is not a type of concentration. Tapi dia kawan baik. Sangat-sangat baik. Okay? And density, how many unit that we can possible have? Aikan, contoh unit density yang kita selalu jumpa. Density GCM negatif 3. GCM negatif 3. Biman? GOL. G Per liter. per liter. Okay. Isma, if your line okay, one more. G per ml. G per ml samalah dengan G per sentimeter. Kg per liter. Kg per liter. Okay. So what I want to show you over here in this slide only one thing. Unit density tak tetap. Unit density tak tetap tetapi unit concentration 5 ke atas cannot change. So tak payah tanya saya, teacher boleh ke mole per milliliter, boleh ke mole per gram, tak boleh. Unit concentration semua adalah seperti apa yang diberi dalam nota. Satu orang je boleh ada different unit density. Sebab tu saya kata density tak duduk bawah concentration. Tapi dia kawan baik. Kita kena ada kehadiran kawan baik ni. Okay. And apa yang Sarah kata tadi, solute solvent solution. Kalau kamu tengok video, kalau kamu baca nota betul tu, kamu boleh bezakan dia dah. Dan saya pun tak ingat sangat bahasa Melayu dia. But I think solute adalah bahan terlarut. Bahan yang kamu masukkan untuk dilarutkan tu. Solvent adalah pelarut. Alright, thank you. Dia adalah pelarut. Solution adalah larutan. Okay, susah betul BN ni. Okay, if this is what you learn, then it is what it is lah. Sangat-sangat penting. Kalau kamu tengok formula saya nanti, kita akan masuk pada formula kita nanti. Dalam setiap satu formula, keyword ini akan jadi orang utama. Okay? Dan dia adalah sangat-sangat penting dalam chapter concentration. And before I go in further, solute saya selalu hafal macam ni sebab cikgu saya ajar guna cara ni, so saya pun ingatlah sampai sekarang. So saya selalu ingat solute adalah serbuk Milo. Suka minum Milo kan, orang Malaysia kan. Solvent dia adalah air panas. Alright, solution adalah air Milo. Tapi soalan teacher sekarang adalah, adakah pelarut ini, adakah solute ini selalu dalam keadaan solid je? Mestikah dia dalam bentuk solid? Tak Saya boleh ada dalam bentuk liquid. Contoh, Ribena. Ribena yang hang beli tu, Ribena cordial tu, liquid kan? Kamu campur air sejuk. So, kamu dapat air Ribena. Betul? Okay? So, Ribena adalah liquid dan dia masih boleh jadi solid. So, solid tak semestinya adalah pepejan. Dia tak semestinya solid. Okay? Dia boleh jadi liquid. Dan macam mana nak bezakan solute dengan solvent? Nak tengok siapa adalah solute, siapa adalah solvent. Senang.
solute mesti adalah yang lebih sedikit. Alright, yang kurang tu. Alright, yang kurang tu mesti adalah solute. Bahan terlarut mesti adalah orang yang kurang tu, orang yang sikit. Kan? Kalau hang buat air Milo, sebuk Milo banyak ke air panas banyak? Kalau hang buat air Milo, sebuk Milo banyak, mak hang lempang dah. Betul tak? Sama, kalau kamu buat air Ribena, nak bancuh air Ribena, tuang Ribena banyak ke air sejuk banyak? Air sejuk banyak, betul? So, yang banyak tu adalah sentiasa pelarut. Yang sedikit tu sentiasa adalah bahan terlarut. Okay? Kalau kamu buat air Ribena lagi banyak daripada air sejuk tu, diabetes tu dalam masa 2 bulan je weh. Set lah. Alright, boleh potong kaki. Okay, tak payah minum sangat lah. Tak boleh cakap sekejap lagi Ribena duk kata, apa ni? Sekejap lagi kena saman. Ribena is very good, minum. Alright. So, molarity over here, like we agreed, the unit of molarity adalah mole per decimeter cube seperti yang diberi dalam dengan kawan kamu. Cuma dia boleh juga jadi mole per liter. Kat sini saya nak bagi conversion sikit. 1 liter bersamaan dengan 1 decimeter cube. 1 mililiter juga bersamaan dengan 1 centimeter cube, Isma. Okay. And di mana conversion diorang 1 liter akan bersamaan dengan 1000 mililiter. Everybody should know this. 1 decimeter cube is equals to 1000 centimeter cube. Alright, 1 decimeter cube equals to 1000 centimeter cube. Yang ni jangan lupa. Jangan ingatkan diorang sebenarnya berbeza. Sama je. Diorang sama je. Okay? Cuma tu cara lain lah. And saya still prefer liter. Favorite saya masih adalah liter sebab saya tak nak kamu tulis nombor banyak. Tu je reason dia. And satu lagi yang saya jarang guna tapi saya nak kamu tahu adalah capital letter M. Simbol untuk molarity adalah capital letter M. Saya jarang guna dan saya tak sarankan kamu guna sebab kamu pergi kat tadika yang tak pandai ajar menulis. Saya pernah dapat budak kat saya M kecil, M besar. Sekolah mana hampir M besar macam tu? M besar tu macam M besar. Habis saya nak kena ukur dengan pembaris. You know, M besar, you should know how an M besar look like, you know. And if your writing is bad like Vimal, tak payah tulis je mole per liter. Okay, sebab kita akan ada molality seterusnya yang di mana kita guna M kecil. So, M besar dengan M kecil kat sini memainkan peranan. And I don't like it bila kamu salah sebab tulisan buruk. Okay. So, kamu akan banyak nampak saya guna yang ni. Okay. So, molarity formula bila dia adalah mole per decimeter cube. Straight away teacher tahu dia adalah number of mole over volume. Betul? Betul ke formula saya sekarang? Kena ada unit. Kena ada unit. So, unit untuk mole saya? Mol. Mole. Unit untuk volume? Liter. Liter. Okay. Dan adakah formula saya masih betul sekarang? Tak lengkap Volume lagi. of solution. Tak lengkap lagi. Mole of Saya letak solute. solute. Volume of? Solution. Solution. Dan semua yang ada kat depan mata kamu adalah yang paling simple saya boleh bagi. Untuk dapat markah formula, kenapa saya nak kamu hafal dan kenapa saya kata wajib, markah formula, tak boleh jawab soalan tu. Baca apa benda ni, blank lah, lost lah, lupa lah, hampa kan selalu macam ni kan. Nervous attack lah, semua benda attack tu. Ni, satu markah. Kenapa tak nak tulis? Kenapa nak kira terus? Tulis. Tapi dengan syarat satu. Semua unit ada dengan lengkap. Mole siapa, volume siapa kena ada. Okay? Boleh. Dan unit ni sangat penting sebab dia akan ingatkan kamu volume yang kamu biasa jumpa dalam soalan mesti adalah mililiter. Sebab saya nak kamu buat salah. Tak Iman? Saya akan bagi soalan yang di mana budak saya akan mungkin buat careless. Dan kamu kena lagi pandai daripada saya untuk jangan buat careless tu. So, berhati-hati dengan semua unit tu. Okay? And that is your molarity. Senang.
So bergerak kepada M kecil kamu. So kenapa saya kata saya tak suka guna M besar, M kecil? Sebab molality, LI, molality, selain daripada mole per kg unit dia, unit satu lagi adalah M. M kecil. So siapa yang ada isu M besar, M kecil tu tolonglah saya. Okay, tolonglah. Ajar sikit lah. Sekejap kata tak tahu pula. Ini kalau tak tahu, aku tak tahulah weh. Hidup ampun macam mana. 1 kg 1000 gram. Sama macam tu, saya mesti akan, soalan akan selalu jumpa gram. Sebab saya nak dalam kilogram. So bila unit dia adalah mole per kg, obviously formula number of mole. Per kg, definitely mass. Unit, mole, unit kg. Tak boleh ubah. Wajib. Dan kat sini, Ismah, mole siapa? Mole of solute. Mass of Mass of solvent. solvent. Okay. Nampak beza? Berbanding tadi? The difference between the solute, solvent and solution tak boleh salah. I insist this so much. And kalau saya insist sangat-sangat, bermakna benda ni sangat penting. Okay? And then, kalau kamu perasan, kita dah baru masuk 2 formula. Tapi kita dah guna 3 perkataan solute, solvent, solution. So, bila dalam exam, bila kamu buat calculation nanti, kamu akan perasan. Siapa yang dah jawab pun kamu akan perasan. Banyak gila kira number of mole, banyak kira mass. Betul? So, kena label. Number of mole siapa? Dan saya selalu akan tulis, selain daripada saya tulis number of mole NaOH, saya akan tulis solute. Kalau saya tengah kira mass, lepas tu saya tengah kira mass NaOH, saya akan label kat dia, NaOH saya sekarang sebagai solute. Lepas tu, value tu kena datang sekali dengan unit. Sebab kita bermain dengan unit. Sama juga, especially mass dengan volume. Kalau kamu tengah kira volume, so saya pun kiralah volume. Volume siapa? Volume solution. Unit sekarang adalah apa? So, setiap satu value kamu yang kamu kira dalam concentration sekarang, mesti kena ada 2 benda. Kena ada nama, kena ada unit. Wajib. Okay? Wajib. Next, mole fraction. Mole fraction, saya nak bagi senario sikit. Air Milo kita tadi. Lapar dah. So, saya ada air Milo yang sedap gila lah. Air Milo mamak ni. Or air kilo. Air Milo. You know, when your brain move too fast. You have Milo powder. Alright, sebut Milo yang kamu buka daripada 3-in-1 tu. Lepas tu kamu ada air panas. Nak bagi sedap, kita kena letak susu. Nak bagi sedap lagi untuk potong kaki, kena letak gula. So dalam air Milo saya ada 4 benda. Okay, untuk dapat satu air Milo yang sedap ni. So apa yang saya buat? Saya nak cari mole fraction. Mole fraction simbol adalah X. Dia tak ada formula tetap. Tapi formula general dia adalah kalau mole fraction dalam soalan yang teacher nak cari adalah mole fraction untuk gula. Dan my formula akan jadi number of mole gula bahagi number of mole total. Total T besar. Alright, T kecil adalah time. Total T besar. Next, kalau teacher nak cari mole fraction untuk air panas yang saya letak, saya nak tahu banyak mana air kita nak letak. Nak kira, nak simpan jadi resepi turun-temurun. So, number of mole air bahagi dengan number of mole total. Setuju? So, Farah, kalau teacher nak cari mole fraction of susu sekarang, apa formula dia? Farah? Number of moles susu over number of mole total. Perfect. Nampak? And a big tips. Kalau dalam saya ada 4 benda. Kita ada 4 benda. Tips ni boleh guna Sangat boleh guna dan sangat berguna. Dalam video saya tak ada. Saya tak sure ada ke tak. Kalau dalam ni ada 4 benda,
semua hasil tambah mole fraction Milo tambah dengan mole fraction air, tambah mole fraction bukan number of mole total, mole fraction susu, tambah dengan mole fraction gula. Semua ni kena sama dengan 1. So kalau saya ada 4 benda, jumlah mole fraction kena sama dengan 1. Okay, dengan kata lain, jumlah mole fraction mesti kena sama dengan 1. So kalau dalam soalan ni keluar, saya nak cari 4. Untuk yang last, kalau teacher nak cari mole fraction untuk Milo, perlu tak guna formula? Tak payah dah. Saya dah ada, saya dah jumpa 3. Dan saya nak cari yang last. 1 tolak yang lain. Nampak? Dengan syarat soalan minta semua dan kamu dah kira semua kecuali yang last. 1 tolak. Nampak? Senang? Sangat berguna kalau soalan minta mole fraction banyak. Dan sangat berguna kalau objektif nanti. Sangat-sangat berguna. Next, and most important thing dalam mole fraction. Mole fraction kita ada keadaan di mana kita kena ada number of mole total. Dan bila bermain dengan number of mole total, kita akan kira banyak number of mole. So look at the way that I label. Kena label number of mole siapa yang kamu tengah kira. Bayangkan soalan ni kalau keluar, kamu kena kira 4 number of mole. Boleh ke tulis N sahaja? Tak boleh. Kamu kena tahu tu N siapa. Alright? Dan untuk number of mole total, tak ada cara lain selain daripada kira setiap satu dan tambah semua. Tak ada cara lain. Dan satu-satunya cara untuk kira number of mole total hanya adalah seperti apa yang saya tunjuk. Dengan kata lain, saya tak boleh ada number of mole air Milo. Saya tak boleh ada number of mole solution. Dalam solution kamu ada macam-macam. Saya tak boleh cari number of mole solution. Benda ni tak wujud. Kamu nak bahagi guna mass siapa? Kamu nak bahagi dengan molar mass siapa? Tak boleh. Untuk cari number of mole total, satu cara je. Cari setiap satu asing-asing, jumlahkan. Faham? Saya tak nak nampak number of mole solution. Yang ni memang antara careless yang senior-senior kamu buat. Dan saya pesan siap-siap, saya tak nak nampak. Number of mole total tak ada cara lain kecuali one by one. Clear? Okay. And obviously, your friend just now say no unit. Saya rasa jelaslah tak ada unit tu sebab dia adalah number of mole bahagi number of mole. Mole tersebut akan cancel off, therefore dia takkan ada unit. Yang ni saya rasa tak ada isu. Okay. Alright, tak ada unit. So tinggalkanlah sebagai jawapan. Ada masalah mole fraction? Okay. Dia antara yang senang. Tapi di antara yang banyak kamu kena kira. Okay. Dia banyak number of mole sebab dia kira benda yang sama. So bila kira benda yang sama tu, dia start lah panggil apa-apa kamu tu. Sebab kamu tak label. Dia akan jadi masalah sebab number of mole yang kamu kira tu kamu tak label. Itu je masalah dia. Okay. Kamu start lah ambil mass yang suka hati, mole yang suka hati. Start lah hantar awak panggil janji nampak nombor, saya ambil. Saya tekan kalkulator dapat nombor, saya ambil lah. Alright, hampa apa kisah. Alright. Percentage by mass. Tak ada apa sangat. So, saya nak formula. Vimal? Mass of solute or mass of solution. Lagi? Times 100%. Times 100. Jangan lupa sebab soalan kalau by mass mesti percentage. Dan kat sini saya bagi tahu dalam video, I say that the mass can be in gram, in kilogram, betul? And to make your life easier, kita decide terus satu unit. Nak guna gram ke kilogram? Sabrina kata gram. Yang lain? 7. Dah menganggap. Okay. Bila bagi pilihan, hang jadi mampu. So tak payah pilih. Okay? Jangan orang masuk meminang 2. Bila masuk meminang 2 tu, hang pening hang nak pilih. So biar masuk 1 je. Okay? So tak ada pilihan. Semua orang guna gram. Senang. So mass of solute bahagi dengan mass of solution mesti dalam gram. And you can see over here dalam soalan ni masalah wujud. Dua-dua cerita pasal gram. Dua-dua cerita pasal mass. Same thing macam number of mole tadi. Bila kira mass, tolong satu benda. Label mass siapa. Okay. Label unit apa. Itu masalah dunia sekarang. Saya ulang 4-5 slide, saya ulang benda yang sama, label. Saya jumpa kerja kamu tak label, hang ulang balik label tu. Okay? And then, last,
dalam ni bukan last lah. Satu formula yang saya nak kat sini berkaitan dengan mass solution, mass solvent and also mass solute. Anybody? Mass of solution Okay. equal to mass of solute Mhm. plus mass of solvent. Yes. Kawan baik. Alright, benda ni sangat-sangat kawan baik. Dan disebabkan semua orang setuju untuk guna gram di atas, therefore saya pun kita ambil lah terus mass yang kita nak guna dalam formula ni gram. Senang. Okay, sebab kita ada kilogram di molality. So kena berhati-hati dengan unit. Satu je kat sini yang saya nak tegur. Mass of solvent selalunya most of the time adalah water. Kalau soalan tu tak cakap dia adalah apa dan solvent adalah water. Contoh kalau dia kata NaOH solution. So saya tahu solution ada air, betul? Straight away bermakna dia adalah NaOH dengan air. Kalau saya kata saya ada sulfuric acid solution. The moment kamu ada sulfuric acid solution, straight away bermakna dalam beaker adalah sulfuric acid sebagai solute, air sebagai solvent. Selagi soalan tu tak cakap solvent adalah apa, automatically solvent adalah air. Make sense? Okay, senang. Alright. Last but not least, percentage by volume. Unit persen yang ni saya boleh bagi. Formula volume of solute over volume of solution. And liter or milliliter, decide. Nak apa? Liter. Liter. Huzaini say liter. Okay, then we stick with liter. Make sure semua adalah dalam liter. Okay. Darab 100. I'm happy. Liter ke mililiter untuk saya tak kisah. Saya seronok je. Alright, janji kena betul. So sama, kita ada volume untuk dua benda yang berbeza. Bila kamu kira volume, paling minimum saya nak VOL. Saya tak nak V. Okay. Saya nak VOL siapa? Okay. So volume of NaOH bracket solute. Okay, volume of solution. Make sure unit ada sebab kamu akan ada mililiter atau liter. So berhati-hati kat situ. Satu benda je saya nak ingatkan kat sini. Volume of solution. Tak nak tulis short form. Pantang kalau saya tulis short form, hang tulis lagi mampu. Tak bersamaan. Oops. Tak bersamaan. Tidak bersamaan dengan solute tambah solvent. This thing, same thing like I said just now. This thing doesn't exist. Okay. Volume of solution ada satu je tempat nak dapat, density. Density, formula. Hai kan? Mass of solution per volume of solution. Mass of solution per volume of solution dengan syarat kalau density yang dia bagi tu adalah density of solution. Ada soalan nanti dalam tutor kita nak tengok. Dia bagi dua density. Betul? Kita nak tengok soalan tu nanti. So, kalau yang kamu guna generally most of the time memang adalah density of solution. Alright, so kamu akan dapat mass of solution over volume of solution and the unit is very important. Bila soalan bagi density, benda pertama yang kamu tengok bukan value kat depan weh. Value kat depan apa? Hang kisah hang ambil je lah value tu. Yang kita kisah unit kat belakang tu apa. Kalau unit yang dia bagi dalam density 0.7987 gram per mililiter. Dan mass kamu akan jadi gram, volume akan jadi mililiter. Kalau density hari ni teacher dapat 1.2345 dan dia bagi benda ni dalam gram per liter. Unit berubah. Dia adalah gram, volume mesti liter. This is the trick of density. Okay, this is the trick of density. Bila dia bagi density, unit adalah benda pertama kamu tengok. Bukan value. Okay, sebab unit density boleh berubah. Setakat ni.
6 formula wajib hafal seperti yang ada dalam nota, seperti yang ada dalam video. Tak boleh ringkas daripada apa yang saya ada. Itu adalah paling ringkas. Kalau saya nampak ringkas lagi daripada tu, saya bagi yang lagi panjang. Dan semua kerja yang kamu kena hantar hari ni atau esok, depends banyak mana kamu dah buat. Satu formula tinggal, formula tu ulang 10 kali. Satu kelas. Seorang tinggal ulang 10 kali. Kalau saya ada 11 orang semua orang tinggal sekali, satu formula tu ulang 110 kali. We are a team, guys. We are a team. Alright, when I do mistake, everybody kena. Saya orang sukan. So, bila saya orang sukan tu, yeah. We are a team, man. We are a team, okay? Bila menang, kita menang semua. Bila kalah, semua orang kena. Cik. I am serious. Sebelum ni saya boleh bertolak ansur dengan unit. Kat sini saya tak boleh bertolak ansur dengan unit. Saya tak boleh bertolak ansur dengan formula. Faham? Okay. Alright. First thing. Soalan 1 sampai 7 ke 8 tahu berapa soalan? Soalan mana nak saya bincang dulu? Macam biasa. Soalan yang tak ada. Empat. Sabar. Beri minggu lepas user ni. 4, 3. Okay, 4 dulu sebab duk menjaga 4. Saya tutup sat. Okay, 4. Desktop. Where's my desktop? Oh dear. Okay. 4. Okay. Teruk. 1 second. I bought a new screen, bukan new screen. I just cari kat store. So I extend my laptop. So I have a much bigger screen. Dah tua tengok laptop kecil ni, sakit mata. Okay, just 1 second. Tengah buka. Baik. Take 5. My PowerPoint doesn't work. 1 second. Take 5.
Alright, I'm back. Is everyone back? Sorry, just something wrong with the work. Dah? Semua ada? Soalan assumption tak boleh buat ke? Soalan assumption boleh buat ke? Boleh tapi panjang. Boleh tapi Kira-kira panjang. macam ni lah Ismah. Konsep saya macam ni. Saya selalu bagi tahu kat budak saya, kamu sanggup nak dapat soalan yang panjang tapi kamu boleh buat dan boleh dapat markah berbanding dengan soalan tu pendek tapi kamu tak boleh buat. Betul tak? Betul. Hang masuk exam, hang nak dapat markah betul? So kalau hang masuk exam, hang nak dapat markah tapi hang dapat soalan yang panjang, hang boleh buat, lepas tu hang tak suka. Confuse hidup ni. Panjang tu lah dapat markah, Isma. Panjang dapat markah dan hang boleh buat. Life, that is what you want, man. Come on. Yes, apa Isma cakap kat situ, got the point. Straight away. Soalan concentration panjang. Yes, saya mengaku dia panjang. Tapi saya tak mengaku dia susah. Dia senang. Dia satu benda je. Hafal 5 formula tu. 6 termasuk density. Dia satu benda je. Hafal 6 formula tu dan bila kamu kira, bagi nama kat value yang hang kira. Hidup senang. Dia akan jadi susah kalau kamu tulis value punya lah banyak, lepas tu hang tak tahu dia value apa. Okay. Huzaini, are you back? Danish, Wiman, webcam please. Aina, are you here? Yes. Webcam please. Thank you. Wiman? Danish? Alright, cool. Nanti lepas saya kata end class, saya akan stop recording dan don't leave first. I have question. Alright, so question 4. Let's see. First thing, a bottle contain aqueous solution of ammonia. Bila dia adalah aqueous solution, the moment kamu jumpa aqueous, bermakna kamu tahu dia ada H2O, ammonia adalah NH3. Everybody should know ammonia adalah NH3. Is labeled by 28% by mass. Simbol percentage by mass boleh juga jadi percent W over W. Weight by weight pun adalah percentage by mass. Of ammonia and its density is 0.89 gram per milliliter. So mass adalah gram, volume adalah milliliter. First thing, soalan minta satu benda je, concentration. Tapi kita ada 5 concentration, Miss Wong. Concentration apa yang dia nak cari? The moment dia tak cakap dia nak concentration apa, straight away molarity. Concentration yang paling utama. Okay, pernah keluar soalan subjektif, pernah keluar, objektif pernah keluar. Kalau dia tak cakap dia nak concentration apa, satu je, molarity. Dan untuk soalan macam ni, tak payah fikir banyak, keluarkan data terus. Apa yang dia bagi percentage by mass. Keluarkan. Percentage by mass of ammonia solution. Alright, adalah 28%. Next yang dia bagi adalah density. Density of solution. Okay, density rho sama dengan 0.898 gram per milliliter. Okay, soalan minta molarity. So, kertas kamu besar, tebal, semua benda ada. So, saya selalu akan mula dengan benda yang saya nak. Saya tak mula dengan benda yang dia bagi. Buat apa nak mula dengan benda yang dia bagi? Bukan benda yang saya nak. We always start with, you need to know what you want before you start answering. So, sentiasa mula dengan formula molarity. Molarity adalah number of mole solute. Okay. Terbesar pula N saya. Over volume solution. Paling simple yang saya boleh bagi. Jangan tinggal unit. Jangan tinggal unit. Okay. So, untuk dapat jawapan untuk soalan ni adalah teacher nak dua benda. Saya kena ada mole untuk solute. Saya kena ada volume untuk solution dalam liter. So, kamu kena tahu dulu apa yang saya nak.
Baru kita cari benda kat atas. Dan soalan macam ni adalah contoh soalan di mana kamu kena buat assumption. Benda pertama teacher nak tanya. Assumption boleh buat berapa kali dalam satu soalan? Satu. Satu. Tak boleh assume banyak kali. Kalau kamu assume Miss Wong ni garang dari awal, kamu tak boleh assume Miss Wong baik pada masa yang sama. Assumption tu sekali je, Miss Wong teruk. Itulah assumption kamu, Miss Wong teruk. Okay, tak ada Miss Wong baik. So the entire question, assumption sekali, termasuk soalan kalau soalan 4 ni, ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F. Untuk saya dia masih duduk soalan yang sama. Itu maksud teacher. Satu soalan kalau ada A, B, C, D, E, F pun kita hanya buat assumption sekali. So ayat assumption tu hanya boleh wujud sekali. Okay? Next, lepas saya dah tahu saya nak apa, kita tengok apa yang kita ada. So kita bermula dengan percentage by mass, tulis formula. Percentage by mass formula adalah mass of solute, tak perlu ganti solute tu apa, dan kita setuju nak guna gram. Mass of solution, kita setuju nak guna gram, kekalkan. Times 100. Density of solution, formula density label. Mass of solution, dan disebabkan unit dia adalah gram per milliliter in gram. Volume of solution, soalan bagi gram per milliliter. Yang dah buat boleh cek jawapan, yang tak buat, buat sama-sama, tekan kalkulator sama-sama. Okay? Sebab saya takkan tekan kalkulator. So over here, kita nak masuk pada assumption. Ada dua benda yang kita boleh assume. Benda pertama yang kita boleh assume, Sarah assume apa Sarah? Mass of solution. Sarah assume mass of solution. Sarah assume mass solution berapa? 100 gram. 100 gram. Okay. From look at what Sarah say is assume mass solution and Sarah say 100. Sarah say 100 gram. Apa yang kamu assume, banyak mana dan unit dia apa, semua kena ada. Okay? Dan semua orang assume mass of solution ke? So, saya ambil volume solution. Volume solution. Alright. So, kita ada gang ambil volume of solution. Good. Very good. So, kita boleh check. Alright. Lupa perkataan assume kat depan. Assume volume of solution. Ismail assume berapa? 1000 milliliter. Ismail assume 1000 milliliter. Boleh. And assumption ini adalah atau. Bermakna daripada dua, pilih satu je. Dan jawapan akhir semua orang sepatutnya sama. Kalau jawapan akhir kamu lain, salah seorang tu salah kira. Bukan sebab soalan salah. No matter what assumption you made, jawapan akhir adalah sama. Dan magic of it adalah, to be honest, no matter what value you assume, jawapan akhir tetap sama. Assumption wajib tulis, perkataan assume kena ada. Assume apa, berapa, unit apa, semua kena ada. Dan kenapa Sarah assume 100 gram? Boleh tak Miss Wong nak tahu? Kenapa Sarah pilih 100 gram? Kenapa tak pilih 1 gram? Bukan lagi kecil ke? Sebab senang nak potong dengan 100 tu. Sebab senang nak potong dengan 100. Kalau saya assume 100 gram, saya akan masuk 100 kat sini, saya boleh potong terus. Betul? Kenapa Ismail assume 1000 milliliter? Sebab nanti bila dia convert gram tu, dia nombor dia besar. Sebab dalam gram nanti dia jadi nombor besar. Ataupun lagi senang sebab dia sama dengan 1 liter. Untuk gang yang assume volume of solution, sayang, dah ada dah. Betul? Benda yang kamu nak, dah ada separuh dah. Nampak? Dan value yang kamu assume, to be honest, kamu nak assume 1 gram, boleh. Nak assume 1.3575 gram, boleh, ambil. Jujur, value apa pun saya terima. Satu je, tekan calculator betul. Dan kenapa nak pilih value yang susah? Pilih value yang paling senang nak kira lah, betul. Dan disebabkan saya tanya Sarah dulu, so we will stick with volume mass of solution. So, assume mass of solution, assumption wajib tulis sekali lagi. So, bila kamu dah assume mass of solution, kamu akan sambung, masukkan mass of solution dalam tempat yang kamu boleh masuk. Saya ada 2 tempat yang boleh masuk mass of solution. 1, 2. Dari situ, kamu akan dapat apa yang kamu ada lah.
So percentage by mass adalah 28% equals to mass of solute adalah benda yang kamu boleh dapat daripada sini. Alright, mass of solute in gram. Mass of solution 100 gram, darab 100. Like Sarah said, potong terus Miss Wong. Hidup senang. Tak payah pegang kalkulator pun. Kamu akan dapat terus mass of solute adalah 28 gram settle. Nampak? Percentage, density pula. Density yang diberi 0.898. Mass of solution 100 gram seperti yang di-assume oleh Sarah. Volume of solution adalah yang kita nak cari sekarang. Okay? In milliliter. Tekan calculator, kamu akan dapat volume solution. Volume solution yang kamu kira dari sini adalah milliliter. Okay? Jawapan akhir tak ada, macam biasa. Tapi volume solution yang kita nak masuk dalam formula, sayang, volume solution is in liter. Betul. Saya tak tahu kamu perasan ke tak, saya harap kamu nampak penting mana unit kamu sekarang. Okay, I really hope you can see the importance of the unit. So, benda yang kamu kena buat kat sini hanya tukar kepada liter dan you are done with that. You are pretty much done with that. Kamu ada volume of solution dah. Okay. Next. Saya nak satu je benda lagi. Number of mole of solute. Saya dah ada mass of solute. Boleh dapat mole of solute? Boleh Macam mana, Isma? cari molar mass NH3. Cari molar mass NH3. Kita akan tahu solute kita hari ini adalah NH3. Alright, so saya ada mass, saya ada mole. Kita cari molar mass of NH3. So macam biasa, like I always say, semua benda yang kamu kira, kamu tunjuk. Sebab benda yang kamu hantar hanya adalah sekeping kertas ini. So make sure tunjuk semua benda. Ammonia 17.0 gram per mole. Okay, so kita tahu tak cukup tempat. So saya tahu nak cari tu, kalau siapa yang tak ingat nak bahagi atau darab, we will stick with, what's wrong with all this? Oh dear. Rasa laptop macam kena virus. Saya rasa lah, tak tahu. Siapa yang tak boleh hafal darab atau bahagi, kita masih kekal 1 mole ammonia. Alright? Ramai yang tengok video saya, teacher tak guna ratio. Boleh guna ratio, tak ada masalah. Saya tak guna ratio sebab saya nak cepat. So nak cari X mole of ammonia sebab saya nak number of mole of ammonia. Saya ada 28 gram. Okay? So kamu akan dapat number of mole ammonia. Dan label ammonia saya sekarang adalah solute. Betul? Settle dah? Alright, and kimia susah ke? Kenapa kimia tak dapat A dulu Dulu tak dapat A tak apa, sekarang kena dapat A. So kamu akan ada number of mole, alright, of your solute yang kamu dah kira in mole. Formula ni tak payah tulis balik dah kalau siapa yang dah tulis sebab kamu dah ada kat depan. Volume of solution kena in liter yang kamu dah kira. Masukkan value-value tersebut in the correct unit. Dapat molarity. Satu je. Jawapan akhir molarity mole per liter. Unit jangan tinggal. Jawapan akhir yang tanpa unit, jawapan tu salah. Okay. Ismah, jawapan kamu apa? Boleh 14.7906 M. 14 point something. Sarah dapat yang sama? Dapat sama. Dua cara yang berbeza, assume benda yang berbeza, calculation akan jadi slightly different. Betul Ismah? Calculation akan jadi slightly different. Sikit je beza. Tapi jawapan akhir akan sama. Like I said, no matter what you assume, to be honest, boleh cek jawapan yang kawan. Akan dapat yang sama. Kalau dapat lain tu, kira balik ada orang salah tu. No matter what you assume. Okay? And what I want to remind you over here just a bit, kita ada kira banyak benda sebelum kita dapat jawapan akhir. Kamu kena kira number of mole. Alright, kat atas tadi, kamu kena kira mass of solute. Alright, kamu kena kira volume of solution.
Alright? Molar mass, baru kamu dapat jawapan akhir. So semua benda yang kamu kira tu kena ada, orang kata apa? Kena ada title, kena ada unit. Tu je saya minta. And Isma got a very good point at the beginning. Panjang. Dapat teacher tapi panjang. Weh, setiap satu benda yang hang kira dapat markah. Baik panjang daripada pendek. Kalau benda tu kamu boleh buat. Kan? Saya sanggup soalan concentration keluar A, B, C, D. Sebab kalau kamu dah buat assumption kat A, why not dia tanya B? Right? So why not? Senang. Soalan yang sama. Guna soalan 4 ni, saya nak tambah. B kamu kira molality. Tak perlu ada benda apa. Guna benda yang sama. Guna value yang sama. Calculate molality. 5 minutes? Uh, 22.8764. I want everybody write the answer down. Wiman, I want your answer sent on WhatsApp. Kita akan bincang guna jawapan Wiman. Wiman, I'm waiting for your answer on WhatsApp. Baru hang tahu. Tekan calculator terus lah tu. I don't know why this thing like that. Slide just doesn't work. Kita tunggu Wiman hantar jawapan. Soalan senang je. Kalau siapa yang dah buat tadi tidak ada semua value, kamu kena kira satu je benda lagi, lepas tu masuk formula dapat jawapan. Betul Isma? Isma siap dah? Bila saya bagi soalan ekstra, kamu akan jumpa banyak soalan ekstra along the way. Okay? Lain daripada tutup. So, saya akan minta kamu hantar lah. Dan bila saya bagi soalan ekstra tu, hang tak payahlah pegang kalkulator dan tunjuk je. Saya memang akan minta lah. Let's see. Oh dear. Apa masalah dengan ing yang dia tak nak lahari tu? I just don't like it. Rima, you write using pencil. Yes. Okay. Just pen good. Alright, no matter whether your final later on will be online or written, most likely will be online, definitely, right? And bayangkan kalau online subjective and you need to submit like this. Okay, learn how to write properly so that when your work is like nicely scanned and so on. Let's see jawapan Wima kat mana. Kena cari Zat. Molality over here. Molality calculated 22.8764 mole per kg. Formula number of mole ammonia in mole over mass. Mass solvent per kg. Kecil sangat. Okay. And macam mana nak dapat benda ni? Macam mana nak dapat molality? Kamu kena kira satu benda. Mass of solvent. Betul. Sebab number of mole dah ada. Number of mole kamu dah kira tadi lagi. Number of mole dah ada, tak payah kira. Masuk je. So mass of solvent adalah benda yang kamu nak kira. Mass of solvent is actually the mass of H2O. And formula, Y100 minus 28 memang. Dia lupa dah. Baru dia kira.
I cannot hear you. Mike. I forgot to put it. So ini adalah contoh yang di mana I forgot to put the formula. So kalau memang ada tertinggal satu formula di mana-mana soalan yang dihantar kat saya nanti, satu kelas ulang 10 kali formula itu. Setuju? You don't really have a choice, do you? Yes, setuju. Alright, Anis macam berat kepala nak angguk. Tapi macam do we have a choice? I don't like y100 minus 28. Same thing, saya nak formula. Saya nak tahu dia adalah mass solution yang kamu assume tadi. Alright, mass solution in gram minus your mass of solute. That's why dia adalah 100 minus 28. Kamu dapat 72 gram. 72 gram masukkan dalam mass of solvent in kg. So kat situ, Wimal kena tukar kepada kg. Unit mana, Wimal? Senyum. Kelas saya tak habis lagi, duk tinggal macam-macam dah. Mass of solvent kat atas dah ada, so tak apa, fine. Unit tak ada, from gram changing to kilogram, mesti kena ada unit so that you know the 0.072 is what and in what unit. So put it in. The only things that you need to calculate extra kalau soalan tanya. Sebab tu saya cakap, lagi saya suka soalan concentration panjang. Kalau dia dah suruh kira satu concentration, kalau dia suruh kira B, molality, dia suruh kira C, mole fraction, percentage by mass, sama je sayang. Hang ambil balik value yang kat atas. So Isma, suka soalan panjang? Suka. Tanya balik satu soalan, kamu sebenarnya kira satu benda, another formula, another 1 mark, another formula, another 1 mark. Why not? Betul? So saya lagi suka soalan concentration, ada A, ada B, ada C, dia tanya lagi banyak, lagi best. Sebab benda yang sama kamu akan ulang, benda yang sama yang kamu dah kira kat atas kamu akan guna balik dengan syarat kamu label dia adalah siapa. Supaya kamu boleh jumpa mole solute kamu. Okay, kamu boleh jumpa mass of solution yang kamu dah assume tu. Sebab tu kamu wajib tulis. Okay, and then your life will be easy. Your life will be very tough kalau kamu tak tulis. Alright. Okay, next. Soalan lain yang nak bincang? Yang tak boleh buat? Yes, please. Saya dengar 3 tadi. Yes, Harisha. Saya dengar 3 tadi. Let's see. Alright. Harisha, antara masalah dalam soalan ni? Tak tahu solute. Tak tahu solute. Okay. So, soalan minta density. Soalan saya untuk yang ni. Perlu buat assumption atau tak perlu? Sabrina say yes. Harisha? Tak payah. Ismail kata tak payah. Alright, Harisha buat assumption tak? Kena miss. Ya kena, Miss memang dah kena lama dah. Sejak dapat kelas sampai Miss duk kena dah. Saya nak tahu satu benda. Bila dia minta calculate density, yang dapat jawapan tu saya nak tanya je. Unit density yang kamu dapat tu, unit apa kamu guna? Batrisha? Saya tak dapat lagi, Miss. Untuk soalan ni. Sabrina, sorry. Assumption density je ada. Mana tadi? Jawapan akhir kamu, density yang kamu kira tu, kamu guna unit apa? Tak dapat jawapan akhir lagi, tapi saya buat assume volume of solution. Berapa? Mass of solute. Mass of solute. Kamu assume mass of solute. Okay, berapa? 100 gram. 100 gram. Solute, bukan solution. Okay, let's see. Boleh, tapi susah sikit calculation dia. Alright, dia jadi payah sebab kamu kena tekan calculator. So, look at it. I have a concentrated nitric acid, 70%. Nitric acid adalah HNO3 seperti yang diberi. So, HNO3 kita hari ini adalah solute. Okay. 70% percentage by mass, W over W. So, boleh keluarkan. Percentage by mass adalah 70%. Keluarkan terus. Okay. Next, soalan bagi molar concentration. Apa maksud molar concentration and capital letter M? Straight away.
molarity. Sebab perkataan molar concentration, molal concentration adalah molality. Tu beza dia. Tengok betul-betul. Alright, adalah 14.7 molar. Soalan minta density. So macam biasa, teacher akan mula dengan formula density yang saya nak. Saya nak density, so saya mula dengan density. Okay. Dan density saya adalah mass of solution. Kalau dia tak cakap ataupun apa, calculate its density, concentrated nitric acid, bermakna dia adalah solution nitric acid. So density of solution will be equals to mass of solution over volume of solution. Dan kita tahu density ni, problem dia adalah unit dia berubah. Betul? Dan saya rasa nak senang, kita general unit yang kita guna gram per milliliter. Value yang senang. Siapa yang buat gram per liter? Boleh. Siapa yang buat kilogram per liter pun boleh. Tapi unit kena berubah ikut value yang kamu masukkan tu. Satu je. Okay, so boleh pilih sendiri. Tak ada masalah. Make sure value betul. Okay, so teacher guna gram per milliliter yang senang. So next, benda ni saya nak. So saya ada percentage by mass. Kita pun mulalah dengan formula percentage by mass. Ulanglah formula tu. Kalau saya ada 10 soalan, kamu dah ulang 10 kali formula, tak ada konsep hafal dah sayang. Memang hang tahu dah. Betul? Bukan kena hafal apa pun. Memang dah tahu dah. So saya ada mass of solute. Dan solute kita hari ni adalah HNO3. Saya ada mass solution sama adalah dalam gram. So tulislah darab 100. Molarity standard. Molarity saya adalah number of mole solute. Yang paling simple saya terima simbol N solute over volume solution liter. Jangan tinggal liter tu. So, apa yang Sabrina buat, dia assume solute. Okay, dia assume solute. Kenapa saya tak suka assume solute? Kenapa saya tak pernah assume solute? Sebab dia susah nak buat matematik. Bukan tak boleh. Saya prefer assume pembawa. Saya prefer assume pembawa mass of solution ataupun ataupun volume of solution. Sebab matematik saya akan jadi senang. Tadi kita dah assume mass of solution. So sekarang saya nak assume pula benda lain. Saya nak assume volume of solution. Okay? Volume of solution kat sini. Assume berapa? 1. Betul? Kita assume 1 liter. So saya pun assume kat sini. Volume of solution 1 liter. Label. So kalau teacher assume volume of solution adalah 1 liter, masukkan molarity 14.7. Number of mole solute yang kita nak cari in mole, masukkan 1 terus sayang. Kenapa 1 liter? Senang. Tak payah tekan kalkulator apa. Dapat terus number of mole solute. 14.7. Unit mole. Settled. Okay. Dan mass of saya dapat sekarang number of mole solute. Tapi saya tak ada benda yang saya boleh masuk terus dalam formula yang lain. Sebab formula yang lain adalah mass. Dua-dua kena guna mass of solute. Cari perkataan solute, tengok apa yang saya nak. Solute saya nak mass. Alright, kat sini tak ada solute pun. So solute ini kena tukar kepada mass. So macam biasa, solute nak tukar mass, cari molar mass. Molar mass HNO3 dapat berapa? 63. 63. HNO3 114. 63 gram per mole. 1 mole HNO3 bersamaan dengan 63 gram. So sekarang saya ada 14.7 mole HNO3. Saya akan dapat mass of solute. Betul? Alright. Yang dah kira? Arisha kira dah kah? Kira. Yang belum kira sekarang. Buat. Saya nak jawapan Arisha. 926.1 gram. 9.261. 926.1 gram. 926.1.
Okay, memang 1 titik perpuluhan ke? Ya. 926.1 gram. So 926.1 gram adalah mass of solute. So kat sini, mass of solute label lah. Oh, tak ada tempat nak label. So kita label kat sini. Mass solute. Tak ada tempat. Kamu sambung kat bawah saya tak ada tempat. Dah dapat? Masukkan percentage 70%. Masukkan 926.1 gram. Cari mass solution. In gram. Darab 100. So dari situ, tekan calculator, dapat mass solution. Betul? Dapat dah mass of solution? Arisha tengah kira. So, mass of solution yang kamu dapat memang duduk dalam gram sayang. So, boleh masuk terus dalam density dah. Siapa yang guna gram per gram, boleh masuk terus. Ramai yang akan suka bagi jawapan soalan macam ni, ramai yang akan suka bagi jawapan dalam gram per liter. Pun saya terima sebab volume solution Harisha Mike. Sebab volume solution adalah kamu assume 1 liter. Siapa yang masuk terus volume solution dalam liter pun saya terima. Cuma jawapan akhir kena jadi gram per liter. Siapa yang masukkan dalam bentuk 1000 mililiter, sebab 1 liter kan, kamu akan dapat jawapan akhir sama dengan gram per mililiter. Okay, soalan ni adalah orang kata kalau bagi kebebasan tu elok. Saya rasa bagi kebebasan untuk budak saya tak elok. Okay, keburukan soalan ni adalah dia bagi density, dia minta density. Tapi dia tak bagi tahu dia nak unit apa. So jawapan kamu mungkin berbeza dengan kawan. Dengan syarat unit kamu kena betul, depends on apa yang kamu masukkan. Faham? Alright. So siapa yang kira gram per mililiter saya terima, siapa yang kira gram per liter pun saya terima. Okay. Ada masalah? Senang kan? Soalan ekstra. B. Untuk soalan ni. Kira apa? Nak kira apa? Mole fraction. Saya nak mole fraction of HNO3 and water. Saya nak dua-dua. And water. Yes. Yeah, saya nak dua-dua. Spend sometimes. Soalan yang sama, guna apa yang kamu dah ada atas kertas. Teacher nak mole fraction of HNO3 dan mole fraction of water. Fikir balik apa yang kita bincang pasal mole fraction tadi. Mole fraction untuk dua-dua.
Aina buat tak? Yes, Miss. Bila siap lagi. Okay. Anis siap dah saya rasa? Belum? Boleh dapat tak? Danish dah siap? Siapa yang assume volume of solution tadi? Soalan ni. Dari awal siapa assume volume of solution? Danish. Anis? Sama juga. Okay. Saya nak jawapan Anis. Hantar saya kat WhatsApp. Let's see. Bawa otak berjalan sikit. Kalau tak, duk bincang soalan tutor yang kamu dah ada, duk salin jawapan kawan ke apa, entah. Tak, Haikal. Especially geng-geng, especially kelas ni separuh budak PDT. Lagilah, hampa banyak-banyak. Panjangkan. You can think of a million ways untuk pergi cari jawapan daripada hang nak pergi belajar. Kagum. Tapi saya percaya budak saya baik-baik. Tak kan? Tak Ismah. Alright. Huzani duk mengangguk, saya tak cakap benda. I trust my student. Certainly.
Hari Jumaat kita akan ada quiz bertulis, concentration sahaja. Empirical formula nanti saya tanya dalam topik atas. Okay. Alright, Anis tengah hantar, yang lain siapkan dan kita akan tengok jawapan kamu. And what I'm trying to show you in this adalah kalau kamu dah kira kat atas tu betul, kamu dah label dengan tepat, kamu dah label dengan jelas, saya tanya apa kat bawah pun kamu boleh jawab dengan laju je. Alright, kamu tak perlu kira balik apa-apa. So, let's see. I hope it's clear enough. Soalan saya, mole fraction of HNO3 dengan H2O. Saya nak minta dua-dua. Dalam beaker kita hari ini hanya ada dua benda. Saya ada HNO3, your nitric acid, and also is a solution. So kita ada kehadiran air. Daripada assumption kamu tadi, kamu patut dah jumpa, kamu dah ada mass of your HNO3. Okay, kamu dah ada mass of your HNO3. Mass of HNO3 kat sini, mass of solute kamu, perlu tukar balik ke mole? Bukan dah ada ke dari awal? Kan, proses ni tak payah dah. Kamu patut ada number of mole HNO3 dari awal dah. Okay, so apa yang kamu kena cari sebenarnya satu, kamu kena cari solvent, kamu kena cari untuk air, untuk nak cari number of mole total. So step ni adalah step yang penting di bawah, di mana kamu cari mass of solution, tolak mass of solute dapat mass of solvent. So mass of solvent adalah yang saya nak. So mass of solution pun dah ada tadi in gram, mass of solute pun in gram. So kamu akan dapat mass of solvent in gram. Label. So daripada mass saya kena tukar kepada number of mole. So tukar daripada mass tukar kepada number of mole, kamu dapat number of mole ini adalah number of mole water. Dah dapat number of mole water, dah ada number of mole solute, dah ada number of mole water, boleh cari number of mole total. Good. Number of mole total sama dengan number of mole H2O tambah number of mole nitric acid, kamu dapat number of mole total. So, mole fraction, tinggal formula. Kat atas ada, mari saya tengok Ustaz. Atas ada, okay. Atas dah ada formula. Mole fraction of HNO3 equals to number of mole HNO3 over number of mole total. Formula dah ada. So, number of mole HNO3 14.7 yang dah ada dari awal sebenarnya. Number of mole total yang dikira. Kalau number of mole total dah kira, lagi saya memang sukalah jawapan ni. Kamu dah kira kat luar number of mole total sayang. Masuk je. Tak payah tu tambah dah. Masuk terus. Okay, kira kat luar, masuk terus. So, kamu dah ada mole fraction of ammonia. Calculated is 0.4. Memang net 0.4 ke? Okay. Yes. Alright. Dan dalam beaker kita hari ni, this is what I want to say. Dalam beaker kita ada dua benda je. Saya ada HNO3, saya ada H2O. As we agree just now. HNO3 dengan H2O, hasil tambah mole fraction diorang. Alright. Hasil tambah mole fraction diorang mesti kena sama dengan 1. So, nak cari untuk water, tak payah susah-susah. 1 tolak 0.4. Perfect. Nampak? This is the example of question yang di mana kamu perlu buat assumption. Yang di mana soalan tak bagi apa-apa value, soalan tak bagi apa-apa data dan kamu kena buat assumption untuk selesaikan soalan tu. Dan kenapa saya bagi soalan extra? Satu, sebab saya nak kamu kira lah, of course. Kedua, saya nak tunjuk kat kamu, walaupun dalam tu ada soalan B, ada soalan C, kamu tak perlu buat assumption kali kedua. Kamu hanya perlu guna data yang sama. Okay? And that is the importance for you to label your value and extremely important for you to label the unit. Okay? Last, soalan 7. Bukan nak ajar, bukan nak bagi jawapan, nak bagi tips untuk jawab je. Ada yang dah buat? Alright, Sabrina kata dia dah buat. Sabrina buat assumption tak?
Okay. Sabrina jenis nak saya baca. Nasib baik buka webcam. Jenis. Dia bersuara, lepas tu saya kena tengok mulut dia. Okay tak? Okay, dia okay. Tak apa. Anyway, that I can get your response. So, soalan ni, just a bit of tips. Apa benda yang dia bagi tu? 10 cm³ of ethanol are added into distilled water in volumetric flask and result a solution made up to 10 cm³. Saya bukan nak bagi jawapan ke apa. Saya nak break down soalan tu untuk kamu. 10 cm³ of ethanol. Ethanol kita hari ni adalah solute. Alright. Solute ini ditambah dalam distilled water in volumetric flask. Bermakna ethanol awal yang dia bagi belum ada air. Baca ayat tu. 10 cm³ of ethanol are added into distilled water. Dengan kata lain, volume of ethanol yang dia bagi dari awal is the volume of solute, which is 10 cm³. Added into distilled water and result a solution made up of 100 cm³. 100 cm³ adalah volume solution. Tu beza dia. Dia bagi dua volume. Dua-dua nampak macam sama, tapi sebenarnya satu adalah solute, satu adalah solution. Kedua, density ada dua. Density of ethanol, density of solution. Dengan kata lain, satu adalah density solute, which is yang pertama 0.789 gram cm³. Satu lagi adalah density solution, which is 0.982 gram cm³. So, yang saya nak tunjuk sedikit kat sini adalah density dua-dua ni. Kalau dia adalah density of solute, sayang, bermakna formula mesti adalah mass of solute over volume of solute sahaja. Unit gram cm³. Unit gram cm³. Kalau dia adalah density of solution, then formula dia akan jadi mass of solution in gram per cm³, volume solution in cm³. Ni adalah trik soalan. Ni soalan pasien ni. Alright, boleh buat yang ni tanpa tengok nota, tanpa tengok apa, you're good to go man. Kimia dapat A dalam tangan, I said. Okay. So, tak perlu buat assumption. Jelas lagi tersuluh. Kenapa saya kata memang tak perlu buat assumption? The moment you get this right, you already can see volume solute. Volume solute. Nampak? Straight away dari situ juga kamu akan nampak, alright, kamu akan nampak volume solution yang ada dalam soalan. Volume solution. Betul? Perlu buat apa-apa assumption? Tak payah. Kamu akan dapat terus daripada sini adalah mass of solute, berhati-hati dengan unit, gram. Kamu akan dapat terus kat sini adalah mass of solution daripada gram. Saya tak tahu soalan saya nak tanya apa. Tapi saya boleh tahu kat sini, saya boleh dapat terus mass of solvent. Betul? Daripada mass of solute, daripada mass of solvent, saya dah boleh cari mole fraction. Soalan mesti ada tanya mole fraction. No assumption is needed. And I want to remind you one last thing before we finish today. Kita hanya akan buat assumption. Assumption is only needed if we have nothing. Kalau saya dah pakai label, saya masuk kelas kamu, saya pakai label, Miss Wong teruk. Kamu tak payah assume dah weh, Miss Wong memang teruk. Alright? Kamu buat assumption sebab saya masuk kelas kamu muka baik. Tapi sekali perangai teruk. Macam itulah kamu. Alright? Kalau kamu masuk assumption, tulis kat sini, Wiman tulis kat sini dah, tulisan saya buruk, Miss Wong. Saya tak payah buat assumption dah. Okay? Wima adalah orang yang aku buat macam mana pun dia takkan gelak forever, muka kering gila kat aku. Alright. Betul kan? Hang pasal tak?
Okay. So we have done 3 question. Total pun tak banyak. So Cam Friend banyak soalan. Kena start buat Cam Friend. Saya tak bagi banyak soalan sebab saya nak kamu start buat Cam Friend dah kat sini. So siapkan soalan lain. Boleh hantar bilang? Banyak ke salah? Malam ni boleh? Tengah malam ni? Alright, midnight today bagi settle hari ni, habis kelas hari ni buat, tak payah tangguh-tangguh. Settlekan malam ni, hari Jumaat kita akan tengok-tengok balik soalan-soalan yang mungkin saya nak bincang, tanda jawapan macam biasa. And hari Jumaat kalau boleh saya nak masuk balancing equation kat depan-depan tu. Oxidation number yang senang-senang tu. Kira-kira oxidation number yang okay, siapa partner dengan siapa, yang tu senang-senang tu. Minggu depan kita boleh masuk terus balancing. Okay? 1.3 depan-depan tu senang je. Benda yang kamu belajar kat Form 5. Alright? And HCP suruh tanya.